dia adalah juara pertama CP125. Saya Muhammad Syafiq bin Rosli, berasal di Taiping, Perak. Berlumba wakil tim Petronas Sprinter Yamaha Maju Motor di kelas CP125. CP125 itu dia Mr. Yong Iho yang cukup gembira melambaikan tangan menandakan kemenangan milik pasukan Petronas Sprinter Yamaha Maju Motor. Kembali semula kejuaraan kepada pasukan mereka selepas sebelum itu mereka mengguli pada musim lepas kan, sebelum PKP, mereka memang terlepas memang saya target overall sebab 2019 saya tak berjaya, dan bagi saya terlepas motor pun agak baik, dan kat situ saya cuba target yang terbaik untuk titik poin paling tinggi untuk dapatkan overall champion. Memberikan ruang pada dua rakannya untuk masuk, tapi kita lihat 3-4 pelumba yang juga mengambil kesempatan untuk sampai ke rekor yang pertama di lintasan yang lebar ini. Jadi mereka ada resuluan masing-masing cuba untuk masuk untuk berada di hadapan dan jalan sedikit pada peringkat awal ini, tapi ini mungkin sebahagian daripada strategi yang mereka lakukan untuk memastikan berada di bahagian hadapan. Hampir-hampir tadi tentu di antara Syafiq Rosli dan juga Karya Mahmud, dan ini memberikan kelebihan kepada kita lihat Abizar Rofa jelas yang berjaya berada di hadapan, mengambil kesempatan untuk sekarang ini mendahului perlumbaan. Berapa sekor lagi akan ditamatkan? Kita di sekor ke-5 dan ke-6. Sekor yang ke-7 nanti jadi penentu ke-8 dan Karya Mahmud cuba untuk masuk. Karya Mahmud cuba untuk masuk ke Abizar Rofa di hadapan ini. Abizar Rofa yang mendahului menuju ke selektor yang terakhir. Abizar Rofa, Karya Ashraf dan belakangnya adalah Syafiq Rosli, tapi kedudukannya masih lagi rapat. Abizar Rofa akan menuju ke kata penamat antara 3 pelumba. Abizar Rofa dan sampai terlebih dahulu lepasnya sampai ke kata penamat. Syafiq Rosli yang berjaya untuk sampai. Syafiq Rosli yang sampai terlebih dahulu. Faris Hafiz di tempat yang kedua. Abizar Rofa yang berada di hadapan di tempat yang ketiga. Dan memang kalau kita lihat tadi bendera yang dikibarkan menandakan hujan lenyai di sebahagian tempat di litar, tapi kita lihat masih belum menjejaskan perlumbaan. Mereka masih untuk laju di litar. Faris, Karya Mahmud dan juga Adib berada di hadapan sekarang ini. Di kelompok yang sangat besar, ada 10 pelumba 12 saya kira, 11 pelumba itu misalkan kurang dari 1 saat di kelompok hadapan. Dan Adib akan keluar di sekor ke-7 di tempat pertama. Adib keluar dari sekor yang ke-8 untuk berada di hadapan yang sampai Adib di hadapan sekarang ini. Adib dan juga Syafiq di sebelahnya, Syafiq Rasul di belakang dia, Muhammad di belakang. Di antara 3 pelumba yang sampai terlebih dahulu Syafiq Rosli. Syafiq Rosli yang berjaya memenangi perlumbaan dengan Adib Rosli di tempat kedua, Muhammad Roslan di tempat yang ketiga, Syafiq Rasul di tempat yang keempat, Sukan Aizan tempat yang kelima, Farid Hafiz tempat yang keenam, Syafiq Aiman tempat yang ke-7, Saiful Azhari tempat yang ke-8. Saya mau melihat di mana ketika Abizar Rofa di tempat yang ke-15. Satu mata untuk Abizar Rofa. Kemenangan kepada Syafiq Rosli. Yunko tergembira dengan kejayaan Syafiq Rosli yang menang semalam, dan kemenangan kedua berturut-turut dalam untuk membantunya mengembalikan mahkota kejuaraan Maju CP125 ini kepada pasukannya dengan Sprinter Yamaha Maju Motor. Dan mereka adalah Datuk. Perasaan tu memang agak syukur alhamdulillah, dan memang bangga, rasa happy apa yang ditarget alhamdulillah dapat. Pada kita punya jadual pun dah cantik masa tahun ni. Pada awal race saya menang di tempat pertama, dan round tu di Sepang saya ada buat mistake, dan lepas tu round 3 kita akan race di Tangkak, tapi dah PKP, saya agak sedih ni kecewa juga tak boleh race, dan lama juga cuti, tapi saya cuba adalah juga sikit training, tapi memang target tahun ni harap lagi bagus lah. Bagi saya
tekanan race tu memang ada dan tak bagi tekanan sangat lah untuk ni sebab sekarang saya cuma nak race lah. Pada awal pelik sebab shoot baru agak ketat tapi alhamdulillah dah okey lah sekarang. Tahun ni dengan tahun lepas agak beza. Bagi saya tahun ni motor semua dah laju dan kena kerja keras sikit lah kalau nak fight depan tu. Juga semalam hujan, itu hanya nasib dan saya punya motor pun agak kurang sikit tapi tadi setelah warm up ada try tapi okey lah. Untuk hari ini mungkin cuaca hujan race round 4 ni saya akan hati-hati lah race ni. Target tahun ni saya kalau boleh nak champion lagi dan tahun depan saya harap saya dapat bawa 150 lah. Dia dilepaskan 6 pusingan bagi Yamaha Petronas Super Series dan dilepaskan sekarang ini menuju ke lurus yang pertama di litar Sepang ini. Menuju ke selekor pertama ada satu laluan lurus yang agak panjang bagi mereka untuk mengambil selekor di sebelah kanan dan ini peluang bagi pelumba-pelumba di belakang untuk merapatkan diri mereka dengan pelumba-pelumba di hadapan sekurang-kurangnya untuk perbaiki kedudukan mereka sebelum mereka keluar di selekor yang kedua nanti. Pada kedudukan di hadapan Danny Mikael yang berada di petak utama tapi Ahmad Ikram Danish Ahmad Ghazali yang tempat kedua di sini pada perlumbaan yang pertama dan menangi perlumbaan yang kedua di litar Sepang Selatan akan cuba untuk memperbaiki kedudukan keseluruhannya. Ya, nanti pelumba mana yang terjatuh tapi sementara kita akan sampai di pusingan yang pertama. Itu ada pelumba nombor 10 Danny Mikael Karo Fauzi, pelumba memiliki petak utama perlumbaan. Dia adalah pelumba yang terjatuh dan sekali lagi dia DNF pada perlumbaan yang kedua, kosong mata pada perlumbaan yang pertama. Sempat dan pelumba mengelak. Ahmad Ayub ada pelumba yang bermula dari petak yang kedua dan Airil yang mendahului sebentar tadi sekarang turun tempat yang kedua, pelumba nombor 12 tapi itu dua kedudukan mungkin berubah kerana Faiz Karul Azmi mungkin yang saya lihat berada dalam kelompok di hadapan. Satu masih lagi dalam kelompok yang agak besar di hadapan ini, nombor 4 yang berada di hadapan sekarang ada Faiz Karul Azmi, sementara Danny Mikael Karo Fauzi kembali semula ke dalam pit untuk dapat seorang pelumba terjatuh di belakang. Ada seorang pelumba dalam kelompok utamanya yang terjatuh. Ada Daniel Alif Ashar yang melakukan masa yang terpantas, pelumba nombor 14 yang melakukan masa yang terpantas. Sekarang sudah mulai ada jarak antara mereka, dua pelumba yang terjatuh, tiga yang terbabas yang kita lihat tapi seorang dapat meneruskan kembali perlumbaan. Sementara di hadapan yang kita lihat kelompok yang sedang mendahului ada 4 pelumba di kumpulan yang pertama ini. Karul Azmi berada di hadapan. Nombor 1 adalah Aidil Ayub yang sekarang berada di tempat yang pertama. Nombor 1, nombor 3, nombor 4 dan nombor 12 6 pelumba. Cubaan yang dilakukan oleh Ahmad Ikram untuk merapatkan dirinya dalam kumpulan telah pun sampai dalam kumpulan ini. Sementara di hadapan sekarang Airil Husaini yang sekarang mendahului perlumbaan di tempat yang pertama. Ini adalah kumpulan yang pertama, kelompok pertama yang meninggalkan dan yang pelumba jauh di belakang. 6 pelumba yang kita lihat sekali tempat ketujuh Aizuddin Faris, Muhammad Ibrahim jauh ditinggalkan di tempat yang ketujuh dalam kurang 5 saat di belakang. Jadi di hadapan ini kita berikan tumpuan kerana 3 pusingan lagi akan tamatkan dan pada kedudukan sekarang 4 dan 12 yang berada di depan. Tapi kita akan lihat juga Ahmad Ikram Danish nombor 15
yang pada perlumbaan lalu memenangi perlumbaan yang kedua dan tempat yang kedua di sini dalam pusingan yang pertama, dan sekarang ini dia akan cuba untuk memperbaiki kedudukannya untuk memastikan rekod 100% berada di atas podium di musim 2021. Perlahan agak panjang. Perlahan yang kedua berlangsung pada bulan Mac dan akan kembali semua di pusingan yang ketiga di bulan September ini. Jadi mereka ada masa untuk melakukan latihan sendiri di rumah fizikal untuk menguatkan diri mereka bagi mengarungi bagi perubahan musim ini. Ini 15 yang saya katakan tadi, pendahulu keseluruhan Ahmad Ikram Danish Ahmad Ghazali. Terjatuh. Itu adalah pelumba yang berada di depan, Airil Husaini yang terjatuh. Dan ini memberikan ruang kepada Faiz Khairul Azmi untuk berada di hadapan, tapi tidak jauh di belakang. Lain-lain pelumba, 4 pelumba tidak jauh di belakangnya, mengekalkan rekod 100% di atas podium. Dia pula sampai tempat yang ketiga sekarang ini, tempat kedudukan keseluruhan dengan 45 mata. Jika dia dapat naik di podium akan mengukuhkan kedudukan. 2 pelumba terjatuh. Terus lagi pelumba terpapas di Selekov yang ke-7 dan ke-8. 2 pelumba yang terjatuh di situ di bahagian hadapan. Siapa yang selamat nampaknya saya rasa Ahmad Ikram, salah seorang yang terbabit dalam kemenangan tadi, dan Faiz Khairul Azmi, Adi Putra Soekarno, Aidil Ayub yang sekarang ini nombor 15 terjatuh. Pelumba yang kita berikan tumpuan tadi kerana untuk dia berada di depan mengekalkan 100% di atas podium, nampaknya tidak menjadi kenyataan, tidak kesampaian buat Ahmad Ikram. Di depan sekarang ni Faiz Khairul Azmi yang ada kelebihan satu pusingan lagi untuk tamatkan dengan Adi Putra Soekarno dan Aidil Ayub di tempat yang ketiga. Sudah ada gap jarak yang agak jauh, 1.3 saat ditinggalkan Adi Putra Soekarno di tempat yang kedua, dan tempat yang ketiga Aidil Ayub juga agak jauh, dan pada kedudukan satu pusingan lagi akan tamat ini agak selesa bagi Faiz Khairul Azmi, pelumba nombor 4 yang kedudukan tempat yang ke-8 keseluruhan dengan mengumpul 16 mata. Sebelum ini dia dah menuju ke 25 mata tambahan dalam perlumbaan pusingan yang ketiga. Esok akan berlangsung pusingan yang keempat, dan ini akan menjadikan pembakar semangat kepada pelumba ini, walaupun masih lagi awal untuk saya katakan. Belum lagi tamat perlumbaan bagi Faiz Khairul Azmi. Di Selekov ini memang kita akan pelumba akan cuba untuk masuk dari bahagian dalam, dan di sini biasanya yang pelumba akan kehilangan atau untuk mendapat kelebihan. Selamat tamat perlumbaan dengan Faiz Khairul Azmi berjaya memenangi perlumbaan. Adi Putra Soekarno di tempat yang kedua, sementara Aidil Ayub berada di tempat yang ketiga. Kemenangan yang pertama bagi Faiz Khairul Azmi untuk NS United Racing di tempat yang pertama. Sebelum ini hanya mengumpul 7 mata pusingan pertama, 9 mata pada perlumbaan pusingan yang kedua. Dengan pertama, podium pertama untuk Faiz Adi Putra Soekarno, nombor 17 ini juga podium pertama, kerana sebelum ini tempat ke-14 dalam kedua-dua perlumbaan. Dan Aidil Ayub, Muhammad Aidil Ayub, pelumba kelahiran Selangor ini juga podium yang pertama. Dari ketiga pelumba ini adalah podium pertama untuk mereka. Team Award untuk pasukan Faiz Khairul Azmi, Engkuat Racing yang mendukung pelumba One Make yang berjaya menang perlumbaan tadi. Tamat pusingan yang ketiga bagi Yamaha Petronas Super Series.
nampak di kamera. Dan kata-kata inilah dia kedudukan bagi Lita Sepang. Sebahagian Lita berhujan, sebahagian lagi kering. Kita akan mulakan perlumbaan. 5 kamera nyalakan dan mereka dilepaskan sekarang. Permulaan kita lihat dari belakang, nombor 18 sama dia dapat untuk bergerak ke depan menuju ke seleka pertama. Zakwan menerusi dari belakang. Apa dilakukan oleh Adib War, seorang pelumba mengangkat tangan tu ada masalah dengan motosikal. Dia mengangkat tangan. Tapi di belakang kita perhatikan nombor 18 dan juga nombor 12 yang bergerak laju ke depan, cuba untuk membaiki kedudukan mereka menuju ke selekor yang pertama. Nampaknya semua pelumba mengambil langkah berhati-hati mengambil selekor yang pertama, dan selekor kedua ni adalah paling kritikal sekali sebab dia menurun bukit. Semua rider selamat mengambil selekor kedua. Hampir terjatuh rider. Ya, ada seorang pelumba, sementara kita lihatkan Adib yang mula untuk bergerak ke depan. Sementara ini adalah Faris Hafiz yang berada di depan sekarang mendahului perlumbaan di tempat yang pertama. Dan ya, ada seorang pelumba yang nampak terjatuh, tapi kita berikan tumpuan 18 ini yang sekarang memperbaiki kedudukannya. Tadi di pusingan pertama tamat dia di tempat yang ke-9. Dia dapat naik ke tempat yang ke-9 Adib. Dan sekarang mereka menuju ke garisan penamat untuk pusingan yang kedua, mana kedudukan kelompok depan meninggalkan agak jauh sedikit kelompok yang kedua. Tempat yang ni baru kelompok yang kedua. Dalam kelompok ini kita lihat Aris Farhan, Sumat Syukran, Farid Hafiz, kemudian Hafiz Charofa, Syafiq Rosli, Hafizat Sufaat. Dan menuju ke selekor pertama ini mereka memucuk laju. Dan kali ini Syukran yang Ahmad Syukran yang dapat lepas masuk ke selekor pertama. Di tempat pertama Faris Hafiz, tempat yang kedua dengan Haris Farhan di tempat yang 4 untuk mengekalkan kedudukan teratas. Hujan begitu lebat sekali Abang Amin. Ya, Pertama, hujan yang turun agak lebat di selekor yang pertama 2 dan 3. Naik ke depan, tapi Fiza akan cuba dari dalam yang cuba masuk. Dapat meminta Adib. Itu saya rasa macam awal yang sekarang ni berjaya masuk. Terjatuh. Terlalu agresif. Ya, Rozaiman saya rasa tu kita tengok nanti nombornya pada motosikal. Juga dari seorang pelumba yang pengalaman, Rozaiman Said yang kembali. Hafizat Supaat yang terjatuh tadi. Hafizat Supaat yang terjatuh. 29 ya, Hafizat Supaat yang terjatuh. Tapi kita kembali di depan menuju ke ini, sekali lagi kita lihat Hafizat yang telah pun berjaya untuk melepasi Adib tadi. Nampak macam tak ada apa-apa je, depan terus. Ya, terjatuh. Dan sekarang kita lihat kedudukan di dua pelumba di depan ni sedikit, dan sementara Adib dapat naik ke podium atau tidak. Kerana Adib dan Syafiq sekarang Hafiza ya bersaing dalam kelompok ini. Jeneral Muhammad Asri, Aziz Hamdan. Dua pelumba di depan. Yang masih lagi Haris Farhan Bahrin yang cuba untuk mencatat kemenangan pertama bersama pasukan barunya. Sementara Adib Rosli yang kita lihat, Adib tadi memang suka langkah di atas begini untuk mencatat kelajuan, mengambil selekor, ambil kira break ketika selekor juga, dan buka throttle kembali. Dengan Lita yang licin, semuanya perlu diambil perhatian oleh pelumba. Dan ini kawasan yang agak kering sedikit. Ini seorang pelumba yang terjatuh. Nombor 12 diberikan amaran kerana melepasi had. Zakwan Zaidi. Ya, Zakwan yang diberi amaran kerana dia melepasi garisan dari Lita, kerana ada tempat yang pelumba tidak boleh lepas daripada kawasan itu untuk memberikan kerana ia boleh memberikan kelebihan kepada pelumba dan boleh membahayakan keadaan juga. Teruskan Tune Boss yang musim pertama
dan cuba untuk memberi kemenangan yang pertama, kemenangan sulung kepada pasukannya. Ini yang akan berikan kesukaran kepada pelumba. Abdullah Qayyum Abdul Razak yang juga masalah di Lita sekarang. Bertukar kedudukan Haris Farhan dengan Faris Hafiz. Sini memang lebatlah di sini. Begitu lebat sekali di memberhentikan motosikal, dan pastinya Hafizah Rofa mengambil langkah berjaga untuk menekan brek tidak terlalu kuat. Dan Adib yang sekarang ini akan menggunakan Adib mungkin laju kan. Mungkin tayar belakang mulai hilang cengkaman apabila Adib membuka minyak. Ya, dia cuba untuk buka throttle tadi di keadaan pada takungan air agak banyak juga di Lita, kawasan yang hujan masih lagi turun dengan lebat, dan ini kawasan yang agak kering, dan ini peluang untuk mereka memecut sekarang. Berapa kali sudah kita lihat bagaimana Haris Farhan dapat dikejar oleh Faris Hafiz, tapi sekarang Faris Hafiz pun dah turun ke belakang sedikit, dan ini Hafizah Rofa yang akan cuba, dan Adib dari belakang di tempat yang keempat. Sekarang mereka menuju ke dua lagi selekoh sebelum memecut untuk kekaisaran penamat antara Hafizah Rofa dan Haris Farhan. Sekarang ini Adib ketinggalan jauh di belakang. Faris Hafiz juga tersampai dan menunjukkan kekaisaran penamat. Hafizah Rofa. 30 untuk laju depannya. Hafizah Rofa sampai di depan. Hafizah Rofa keluar dari sektor terakhir dan terus memucut laju untuk sampai ke kekaisaran penamat, minta 20 di depan. Dan Faris Hafiz yang di tempat yang kedua dengan Haris Farhan pasti kecewa walaupun naik pada tempat yang ketiga, dan Adib Rosli daripada petak ke-21 di tempat yang keempat untuk Adib. Dan pemenang bagi perlombaan kali ini adalah pemenangan yang pertamanya untuk musim 2021 selepas ada DNF di sini pada perlombaan pusingan yang pertama, dan tempat yang kedua perlombaan di Lita Sepang Selatan, Muhammad Hafizah Rofa untuk pasukan 1XOX TKKR Racing Team.